Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di soalan percubaan SPM Negeri Perak Kertas 1 tahun 2021 bahagian kedua. Yang tak ada soalan boleh download di bahagian description. Kita teruskan soalan 21. Okey, untuk soalan 21 ni, ini adalah segitiga, kita pakai cos dan tan kat sini kalau tengok dia macam normal saja, cos x. Ni boleh jawab terus. Tapi manakala untuk y, ada kerja sikit lah, iaitu yang ini tak boleh nak selesaikan terus, kita kena pindahkan sebelah. Lepas tu baru kita jawab. Sebelum tu kamu kena tahulah sin cos tan dulu. Saya tak handsome. Kalau saya handsome, tentu tak susah. Ulanglah kamu kod apa pun pakai. So cotoa ke apa benda semua tu boleh pakai. Okay, so kita jawab dulu cos x. Kita jawab dulu lah cos x. Cos x maksudnya kalau saya handsome, maksudnya sebelah dengan hypotenuse. Sebelum tu kamu kena listkan dulu lah SR 8. Sini 8. Lepas tu PQ adalah 16. Dia kata SR adalah 2 PS. SR adalah 2 PS. 5 SR sama dengan 2 PS. Kita nak jawab ni, kita masukkan sajalah 5 SR sama dengan 2 PS. PS tak ada, SR yang kita ada. So kita masukkan sahaja 5 SR ni, kita gantikan dengan 8. Sebab 8 lah, sebab kita tahu SR. So 2 PS. So dapatlah 8 5 40 sama dengan 2 PS. So kalau saya nak PS sahaja, so staykan je PS kat sebelah kanan. 2 ni bawa pergi sebelah, dia jadi bahagi. So dapatlah 20. Itulah. Okay, kita dah dapat ni nombor 16, 20. Sebelah sini, ini kamu kena pakai teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras kena ingat lah. C AB tu, A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Sekarang ni C dah ada, yang paling panjang lah. Kalau kamu nak tengok yang paling panjang, iaitu bertentangan dengan 90 darjah. C ni adalah C dah selesai lah. Yang tak ada B lah, yang tak ada. So B kat sini. Bila B tak ada, maksudnya kita nak B lah. B kuasa 2, C kuasa 2. A ni kamu bawa pergi sebelah, dia jadi A tolak A kuasa 2 lah. Kita tolakkan sajalah, senang cerita. So bila kita tolakkan 20 kuasa 2 tolak dengan A dia berapa? 16 kuasa 2. Tekan kalkulator. Tekan kalkulator. Okey, dapatlah 20 kuasa 2 tolak 16 kuasa 2. Okey, sai 144. 144 punca kan, 144 dapat 12. Okey, ni dapat 144. Tapi kita punca lah, dapat 12. So B sini adalah 12. Dah dapat B, baru senang cerita. Okey, sini adalah 12 lah. 16, 12, 20. 8 sini. Okey, terus kita jawab untuk cos X sebelah dengan hypotenuse. S ni maksudnya sebelah, ni hypotenuse. T maksudnya tentang. Tentang bagi sebelah lah. Okay, cos kita pakai sebelah. Sebelah dia adalah, sebelah paling sebelah adalah 16. Bukan 20. 20 ni adalah hypotenuse. Bahagi dengan hypotenuse, bahagi dengan 20. Okay, dapat tu cos X. Itu saja, selesai untuk cos X. Okay, selesai lah kat situ cos X. Untuk tan, dia ada lain sikit lah. Yang untuk tan ni, dia Y dia kat sini. Kita kena pindahkan dia sebelah sini. Kita namakan dia adalah Y. Nama tetap sama, cuma last kali nanti kita kena tahulah
sama ada kita nak letak negatif atau positif. Tu je beza dia. Dia kalau pinjam, ni kita kena panggil pinjam lah. Dia mesti nak jawab sin cos tan ni mesti pakai segitiga sudut tegak. Macam ni kalau kamu tengok yang depan ni, yang tadi kita cari ni, ini sudut tegak. So kita boleh buat lah sin cos tan. Tu cara paling senang. Tapi kalau dapat macam ni, ni kamu tahulah. Ni dia tak tetap. Dia tak sudut tegak. Bila tak sudut tegak, kita kena pinjamkan. Okay, so tan y. Okay, tan y, tan tentang sebelah. Y ni tentang dia. Tentang dia adalah 16 bahagi dengan sebelah. Sebelah ada dua. Sebelah ni hipotenus. Sebelah sinilah yang kita ambil, iaitu 12. Okay, gitu. Seterusnya, dapat tan ni. Yang inilah yang kita kena letak ni. Sama ada nak letak tambah atau tolak. Bergantung kepada prinsip. Satu lagi konsep. Ni kamu kena ingat lah. Saya suka tengok kartun. Gitu, ingatlah. Saya suka tengok kartun. Dia gitu. Dia arah jam. 1, 2, 3, 4. Saya suka tengok kartun. Macam tu. Sukuan pertama iaitu daripada 0 sampai 90 darjah. Ini kamu tengok ni lah. Okey, boleh dapat seterusnya, sukuan 2 dia dah antara 90 sampai 180. Dia kalau combine, kalau kita combine dia pusing macam ni lah. Arah jam dia macam ni. Lawan jam. Lawan jam ni macam tu. Antara 0 sampai 90 dia masih di sukuan pertama. 90 ke 180 di sukuan kedua. Lepas tu yang ketiga pula lebih daripada 180 ni, gaya lurus 180 ke 270. Kamu bagi 4 je lah. Bagi 4 je, nanti kamu tahulah. 90, 180 tambah lagi 90 dapat 270 kat sini. So sini antara 270 ke 360. Ni nombor-nombor ni dia punya sudut lah. Sudut ni kita nak tengok yang mana? Yang kat sini ni. Kamu bayangkan lah. Ni sudut yang mana? Kalau kamu tengok sekali imbas, ini adalah sudut 90 kan. Dia lepas 90, dia 90 tegak macam ni. Dia lebih sikit. So dia masuk dalam sukuan ke 2 lah. Betul sukuan 2 gitulah. Kalau soalan dia tiba-tiba lah bentuk soalan contoh soalan dia lain je ni. Dia bagi pula macam ni. Ni Y. Ni kamu tahulah. Ini 1, 2 dah masuk ke 3 kan. Sukuan ketiga ni contoh. Ni contoh lah, nak bagi kamu pening. Contoh sahaja. Okey, selesai. So sukuan 2, ni saya suka tengok kartun ni. Dia dah masuk ni. S ni mewakili semua. Semua apa? Semua positif. S ni mewakili sin sahaja positif. Boleh? Tan sahaja positif. Yang ni cos sahaja positif. Gitu. Selain sin kat sini, dia adalah negatif. Cara kamu boleh faham lah ni. Ni dah panjang lebar dah cerita ni. So kita di sukuan 2. Lepas tu soalan dia adalah tan. Okay? Tan adalah negatif kat sini. Gitulah. Boleh? Inilah dia punya. Ni jalan kerja kita lah. 1 dengan 2 cos. Cos ni tak payah pula. Tengok cos sebab apa? Cos X 4X. X ni adalah sukuan pertama. Walau apa jadi, dia adalah semua positif. Ni semua positif. Kau buat lah. Kau tanya tan ke, kau tanya sin ke, dia tetap positif. Dia kata semua kan. Ni kena hafal lah. Saya suka tengok kartun. Gitu je hafal. Tapi terpulang lah. Kau nak guna ayat apa pun. Okay, kita tambahkan sahaja. Tambahkan lah. Sebab ni kita 1, tambahkan je lah. Nak buat macam mana lagi kan? 16/20 tambah dengan negatif 16/12. So dapatlah negatif 8/15. Jadi lah. Itu sahaja jawapan. Okay, soalan 21. Panjang dah tu. Okay, terus nombor 22.
Okay, ni soalan tangent. Tangent kamu kena tahulah. Bila dia kata je PR dengan QR adalah tangent, tangent maksudnya sini adalah 90 darjah. Itu je kamu kena tahu. Okay. Seterusnya, bila baki ni pula ada sama, dia akan jadi samalah. Sebelah sini sama dengan sebelah sini, sebelah sini pun sama dengan sebelah sini. Dia akan bahagi dua, tengah-tengah. Gitulah. Okay, dah boleh jawab ni sebenarnya. Kalau sini X, sini 90, sini Y. Kalau sini X, sini pun X. Ni tadi saya dah cakap lah. Kalau sini Y, sini pun Y. Gitulah. Ni secara logik akal, iaitu dia tanya X tambah Y. X tambah Y mestilah berapa? Dah sini 90 kan? 140. Okay. So dia jadi 90 lah. Gitu je. Kan dia segitiga kan, nama segitiga. Kalau dah sini 90, so total satu lagi sini adalah 90 lah, kiri dan kanan. Okay. Kalau dia nak tahu macam tu lah, kalau dia nak tahu macam ni, X tambah Y. Kalau dia nak tanya X sahaja, kamu kena buat apa? Kamu kena bentangkan lah ni. Ni 220, satu bulatan penuh kamu tahulah 360. 360 tolak 220 dapat 360 tolak 220 dapat 140. Sini sebelah ini semua 140. So dia berkongsi yang sama. So bahagi 2 lah, dapat 70. Gitulah. Bila 70 sini, 90 sini, total semua dah berapa? 160. So segitiga 180. So baki sini adalah 20. 70 tambah dengan 20 masih tak tetap dapat 90. Masih samalah. Mana-manalah kaedah yang kamu suka. Yang panjang boleh, macam ni boleh. Ataupun sebab kita dah tahu soalan ni X tambah Y, kamu secara cepat je lah tolakkan dengan 90 darjah. Konsepnya adalah tangent adalah 90 darjah. Itu sahaja. Okay, terus 23. OP adalah selari dengan QR. OP selari dengan QR. Bila dia kata selari, maksudnya M dia sama. M dia sama. Itu sahajalah. Itu selari. Yang sini pula kosong. Sini tak tahu. Inilah yang ditanya. QR apa? QR. Pintasan Y QR kat sini lah. Pintasan QR ni, line dia sebenarnya panjang ni. Panjang ni, dia cuma dia tarik pendek je lah. Ni semua ni namanya QR. Masih nama dia QR. Dia langgar kat paksi Y. So kita panggil pintasan Y. Inilah berapa kalau sini 5, sini 5 lah jawapan dia gitu. Okay, so dia kata sini selari. Dia punya kata kunci adalah selari. Dia punya kecerunan yang sama. Kecerunan, rumus kecerunan M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Namakanlah kalau tak kerti. Namakanlah X1, Y1, X2, Y2. Jangan terbalik lah. Ada X dulu lahir, baru Y. Belajarlah ABC tu baik-baik kalau tersilap. Okay, terus kita masukkan Y2 adalah 2 tolak dengan kosong, 6 tolak kosong. So selesaikan 2 per 6, kecilkan 1 per 3. 1 per 3 kat situ. Okay, itu baru M. Then kita buat apa? Bila kita nak cari pintasan, satu cara iaitu kamu kena buat persamaan. Kamu pakailah Y MX tambah C. Kita masukkan lah. Ni M ni kita dah dapat ni. So M sini 1 per 3, sini pun M dia 1 per 3. Yang ni lah yang kita pinjamkan ni. Sama. So kita pakai yang sebulatkan lah sahaja. Kita tak pakai yang lain lah. Kamu bulatkan lah bagi nampak. So kita masukkan sahaja. Y dia adalah 9, M dia adalah 1 per 3, X dia adalah 9 juga. C tak tahu. C ni lah. C ni apa? C ni lah pintasan Y. Sama lah ni. Macam tu. So masukkan sahaja. 1 per 3 dapat 3 dapat
3 tambah C. C stay sebelah kanan sebab C ni dah positif. 3 ni pindah sebelah. 9 tolak 3 dapat 6. Okay, C C adalah 6. So jawapannya adalah 6 lah. Okay, simple saja. Okay, selesai. 24. Okay, graf. Tengok graf. Kamu kena hafal lah ni. Yang ni kena hafal sikit. Saya rasa saya pernah bagi. Ada beberapa jenis. X kuasa 2 dan 1/X. Okay, ni positif, ni negatif. Ni saya tunjuk sikit lah. Takut kau dah terlupa kan. Nak lu tulis lah. Okay, positif, negatif. Apa yang positif, apa yang negatif? Dia punya depan huruf macam ni. Huruf X, depan dia ni positif ke negatif? Ni kuasa 2, dia positif ke negatif, macam ni lah. Macam soalan sini, dia punya simbol apa? Positif. Macam tu lah. Okay, so ini kamu kena ingat sikit lah. Senang je ingat dia. Bila positif saja X ni, dia automatik dia jadi garis lurus. Garis lurus ke kanan. Daripada sini kita tarik ke kanan. Nampak? Kita tarik ke kanan. Positif. Ingatlah, ke kanan ni insyaAllah lah benda-benda lebih baik kan. Positif. Macam tu lah. X kuasa 2 pula, dia jadi senyum. Benda baik. Macam tu lah. Kita jadi gembira sikit kan. Okay, dan akhir sekali adalah graf salingan kepak. Kita panggil kepak lah. Kepak rama-rama ni. Nampak? Ni kalau tengok bentuk dia ni, dia mengirik ke mana? Ke kanan. Dia sama dengan garis lurus lah, ke arah kanan. Macam tu. Okay, so kalau negatif pula terbalik lah. Dia ke kiri. Yang ni tadi senyum, dia jadi masam. Yang ini ke kanan tadi, ni jadi ke kiri. Bentuk dia macam ni. Ni graf fungsi ni kamu dah pernah buat ni. Buat graf. Kadang-kadang dia ambil sebahagian sini je kan. Kadang-kadang dia ambil macam ni. Mungkin dia ambil sikit ni je. Graf fungsi lah. Ni biasa keluar ni. X kuasa 2 1/X. Okay. Okay, so soalan ni positif untuk X kuasa 2. Positif untuk X kuasa 2. Positif X kuasa 2. Dia jadi senyum lah. Mesti graf senyum sahaja yang kamu ambil lah. Antara ni atau inilah. Yang ni memang salah lah. Confirm salah dah. Jangan nak entam pun. Nak entam pun mentam lah betul-betul. Tengoklah betul-betul baik-baik. Tengok macam tu. Okay, terus sampai situ. So ada dua antara kiri dan kanan. So cara macam mana nak buat? Kita salin balik. Y sama dengan 9 tolak 6X tambah X kuasa 2. Kamu cari pintasan X, cari pintasan Y. Dia senang je. Paling awal kita buat pintasan Y lah. Bila pintasan Y, apa yang kosong? X tu kosong. X yang jadi kosong. Kamu masukkan je lah. Y sama dengan 9 tolak 6 kosong tambah kosong kuasa 2. Y sama dengan 9. So dapat 9. Kalau kita koordinatkan 0, 9. Gitulah koordinatnya. Dia mesti ada 0, 9. Tengoklah kat graf tu. Tengok graf 0, 9. Ada tak? Ada. Masih betul. 0, 9. Ada lagi. Dia betul lagi. Dia masih betul kat situ. Susah sikit lah ni maksudnya. Dia bagi confuse antara kiri dan kanan. Terusnya dah cari pintasan Y pun tak boleh jumpa. So kita cari pintasan X pula. Bila pintasan X, apa yang kosong? Y itu adalah kosong. Y ni kosong. Y itu kosong. Masukkan lah 9 tolak 6X tambah X kuasa 2. Yang ini pula, ni macam mana nak buat ni? Ni kalau kita susun lah baik-baik. Kuasa 2 letak depan lah. Kita buat, kita main belah kanan saja. Kita gerakkan ke depan saja tanpa lalu jambatan ni lah. Kita tak lalu jambatan ni. Kita bawa pergi depan-depan ni saja. Dia tanpa tukar simbol lah. Okay, dah ini buat apa ni? Nampak kuasa 2 ni buat apa? Tekan kalkulator gitu je. Kalkulator kita buat pakai apa? Degree kan.
Kamu tekan lah. Kamu cari equation, lepas tu degree kamu punya degree. Saya punya lain lah. B negatif 6, C berapa? 9. So dapatlah X pertama kamu akan dapat berapa? Berapa tadi? 9. Yang ke X pertama dapat 3. Apa ni? Dapat 3 Oh, 2, 1 je ada. Dia X1 tak ada, X2 tak ada. Memang semua 3 lah. Yang pertama 3, yang kedua pun 3 ni. Gitulah. Dia nanti jawab X tolak 3, X tolak 3. Okey, tak apalah. Yang penting kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat X dia adalah 3. Itulah, sampai dapat kuadratik pula kan. So jawapannya adalah YAM. Okey, X tu 3. Kalau baca koordinat 3, 0. Mana yang ada 3, 0? 3, 0. Ni lah yang betul. Ni betul, ni betul. Ni negatif 3. Dia patut kat sini ni. Salah lah ni maksudnya. Okey, so jawapannya adalah YAM. Okey, panjang pula ini. Okey, terusnya 25. Okey, asas nombor ini 542 sama dengan 10 pi tak tahu 6 asas 8. Okey, ni maksudnya asas 10 ke asas 8. Ingatlah 2 sampai 9 kepada asas 10 dulu, baru kepada 29 balik. Gitulah dia punya konsep dia. Dia mesti lalu 10 baru jadi asas balik. Yang lalu 10 tu kita pakai yang kotak-kotak tu. Okey, yang daripada asas 10 kepada asas biasa tu kita pakai yang bahagi-bahagilah, bergantung pada asas je. Okey, so sekarang ni soalan ni dia dah bagi asas 10 nak jadi asas 8. So pergi sini sahajalah. So kita pakai yang bahagi-bahagi ni. Simple lah. 542 bahagi dengan berapa? 8. 8 tu yang tak simple tu masalahnya. 8 ni adalah CP kan. So tekanlah kalkulator. Macam mana tekan kalkulator? Atau kamu boleh congak kan? Okay, so tekan kalkulator macam mana? 542 bahagi dengan 8 dapat berapa tu? 67. Dapat 67. 67. Baki tak tahu. Kita ambil nombor depan 67. Sebab kita tak dapat CP sangat. So 67 darab balik dengan 8 dapat berapa sebenarnya? 5, 3, 6. Kat sinilah kamu tulis. So perbezaan dia berapa? 536 dengan 542. Tak reti tekanlah kalkulator. 542 tolak 536, bezanya adalah 6. Okay, tekan lagi kalkulator. 67 bahagi dengan 8. Ni macam ni dah senang lah. 8 darab berapa? Paling dekat dengan 67. Darab dengan 8 kan? 64. Betul lah. 64. Kamu tekan ni, kamu tulis tepi ni. So bezakan dia 67 dengan 64, bezanya 3. Jangan lebih jangan terlebih. Jangan 8 darab 9 pula dah terlebih. Terlebih kan tak jadi apa pula, salah lah. Okay, terusnya 8 darab berapa dapat 8? Darab 1 dapat 8. Betul? So beza dia adalah 0 sampai 0 8 darab 0 dapat 0. 1 tolak 0 dapat 1. So jawapan dia 1036 asas 8. Okay, itulah jawapan dia. Bandingkan dua ni. So P ni mana? Nombor 3 lah kan. Tu jawapan dia. Okay, senang je ni. Yang ni lah CP awal ni lah. Mungkin yang kau tak tahu cara potong. Kalau reti potong 8 darab 8 64, ada baki berapa, tak payahlah. Tekanlah kalkulator macam tadi tu. Tengok baliklah video ni kalau tak faham. Okay, terus 26. 210 asas 3 dengan 121 asas
3. Tambah. Tambah je lah. Ok, tambahkan je. Tapi maksimumnya isikan lah nombor dia. Kita boleh macam mana nombor dia? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah. Macam tu. 0, 1, 2 kepada ni kepada lah. Kalau 3 dia dah jadi berapa? Dia dah jadi 0 balik kan. Ni macam tu lah. Dia sampai 5 je saja. Sampai 4 1 dengan 2 sampai 5 saja. Macam ni lah. Dia jadi 10, ni jadi 11, ni jadi 12. Ok. Dia asas 3, maksimumnya adalah nombor 2. Gitulah. Kamu susun lah. 0 masih 0. Ok, normal. Dia bila jejak je 3, dia jadi 10. 4 dia jadi 11 dan sebagainya lah. Kalau 6 tak ada lah. Dia tak sampai lah lebih banyak sangat. Kecuali kau tambah lagi 2-3 peringkat, tu lain cerita. Ok, 0 tambah 1 dapat 1. Ok, 1 masih 1 lagi kita tulis. 1 tambah 2 dapat 3 kan. 3 kamu kena tulis berapa sebenarnya? 10. Letak sini 1. 2, 3, 4. 4. 2 tambah 1 tambah 1 dapat 4. 4 nak kena tulis 11. Gitulah. So itulah cara dia 1101. Asas 3. Okay, simple saja. Okay, ingat balik lah. 2, dia tak boleh lebih nombor 3. Dia tak boleh jejak nombor 3 pun. So dia terpaksalah jadikan 0 balik, tapi letak 1. Seterusnya soalan 27. Jumlah pengunjung yang melawat ke zoo negara setiap hari pada bulan Januari seramai 20 2025. Ok, asas 5. Berapakah bilangan purata setiap hari? Maksudnya dalam bulan Januari setiap hari. Yang ni adalah bulanan. So dalam Januari ada berapa hari? 31 hari kan. Okay, so kita kena bahagikan lah. Sebelum kita bahagi, kita tengok dulu soalan ni, sebab soalan ABC. Soalan diberi dalam asas ni asas berapa ni? 39, 40, 42 ni. Ini adalah asas 10. Ni kamu kena tahulah. Ini asas 5. Bila lain asas tak boleh buat apa kan. Kamu kena jadikan dia dalam asas 10. Bila asas 5 nak masuk jadi asas 10, kita akan buat apa? Kita kena pakai yang kotak-kotak tu. Kamu ingat lah. Gitu. Kalau pergi asas satu lagi tu baru dia jadi bahagi. Sekarang kita pakai yang ni. So kita kena buat kotak-kotak. Kotak-kotak ni simple je. So masukkan sahaja 2, 0, 2, 0, 2. Buatlah kotak 3 3 row ke bawah. Allah, sengit-bengit lah. Ok, dah lah ok, 5. Ini asas 5. Kita tengok ni 5. Bila asas 5 maksudnya 5 kuasa 0, 5 kuasa 1. Gitulah. Ikutlah asas dia berapa. Ok, 5 kuasa 4. Seterusnya kita kena darabkan. Ni atas ni darab. Ok, 0 darab apa pun jadi 0. Ni tak payah buat apa lah. Ini kamu kena tulis 0 je lah. Simple je ni. Apa ni? Ok, apa ni? So 5 kuasa 0 darab 2. Katakanlah kalkulator tu. 5 kuasa 0 darab 2. 2 dapat 2. Tekanlah kalau tak puati. 5 kuasa 0 bukan 0. 5 kuasa 0 ada nilainya adalah 1. 1 darab 2 dapat 2. Lepas tu 5 kuasa 2 darab 2. Tekanlah kalkulator.
Ni pun tak kena ajar kan. Tekan je, senang, insyaAllah. Tulis je 50. Yang ini 1000 lebih rasanya. 5 kuasa 4 darab dengan 2, dapatlah 1250. So lepas dia dah dapat ni, kita buat apa? Kalau tadi darab sini, sekarang ni tambah pula. Tambah. Tulis sama dengan. So kita tambahkan sajalah. Tambah dengan 52. So dapatlah 1302. Inilah asas 10. Kita dah sampai sini sekarang ni. Dah sama dah asas 10 dengan asas 10. Lepas tu kerja kita adalah bahagi dengan 31. Sebab dia nak dalam harian kan. So kita bahagi sajalah dengan 31. Okay, jawapannya adalah 42. Cantik lah tu, InsyaAllah. Panjang soalan ni. Dia panjang dia sebab apa? Dia bahasa Inggeris ni. Kalau bahasa Melayu ni pendek je. Ni skrat, ni skrat. Dah kan cantik sikit macam tu. Okay, so kita fokuskan betul-betul lah bahasa Melayu. Check balik mana yang bahasa Melayu. Okay, dia kata sini sudut semesta dia adalah murid tingkatan 5. Okay, semua ni lah tingkatan 5. Semua termasuk yang kat luar ni. Set K yang mendaftar untuk subjek perakaunan. K ni account. Okay. Set L matematik tambahan. Gitulah cara nak tulis. Contenglah kat kertas tu. Kalau tak ada kertas, contenglah kat kertas mana pun. Okay, terusnya diberi bahawa NK bersilang selain L. Panjang cerita ni. K bersilang dengan selain L. Yang mana? Kamu kena cari dulu yang kat mana. Kita kena buat macam biasalah. Yang mana? Yang kat sini ke, kat sini ke, kat sini ke. Kamu kena lorekkan dulu yang kat mana. Kamu kena listkan lah. So cara dia macam mana yang kita buat sebelum ni? Kita pakai nombor kan. Kita pakai nombor 1, 2, 3, 4. Kita namakan lah. Nanti padam balik. Tak ada masalah pun. Okay, kita jawab dulu dalam ni dulu. K dia, K adalah nombor 2, 3 betul K semua. L pelengkap. Tutup L. Ambil jari, tutup L ni. So yang mana yang tinggal selain daripada tu? Nombor 1 dan 2. Gitu boleh faham anggap ni ada jari lah, saya tutup ke macam tu. So yang tinggal adalah nombor 1 dan 2. Okay, yang mana bersilang antara 2, 3 dengan 1, 2? Yang mana bersilang? Nombor 2. So itulah, kat sini lah cerita dia. 2 ni lah maksudnya. Boleh faham Alamak, apa ni? Okay, apa ni? Okay, terus nombor 2 kat sini lah. Nombor 2 ni. So sinilah adalah bilangan dia berapa? Dia cakap tu ni 22. Okay, boleh faham Okay, terus bilangan murid yang mendaftar untuk subjek perakaunan ialah 57 orang. Ni 57. Tulis dulu. Bilangan yang mendaftar untuk subjek mata tambahan adalah 94. Ni semua ni bulatan ni. Dia bukannya sikit ni, tak ada. Sikit ni 22. Nanti kamu tahulah nak buat apa. Bulatan penuh ni adalah 94. Lepas tu bilangan yang tidak mendaftar untuk kedua-dua, maksudnya tak ada langsung dalam ni lah, dia adalah 32 kat sini lah. Kat luar ni, bahagian luar ni, bahagian air ni. Gitulah, selain daripada tu. Okay, tu dah boleh jawab lah ni. Bilangan keseluruhan adalah 57. Sini 22. So baki berapa lagi? Kita tolakkan je. 57 tolakkan dengan 22, dapatlah 35. 35. Okay, dapatlah kat situ 35. Boleh kalau kita totalkan lah. Dia masuk 57 ni. Ini adalah keseluruhan. Macam tu lah. Keseluruhan bulatan ni akaun kan, akaun. Kalau yang tengah ni apa maksud dia? Dia ambil akaun dan matematik
tambahan, itu maksud dia. Dia berlanggar, dua-dua dia ambil lah. Maksudnya yang ni ambil account sahaja. Okey, terusnya barulah kita boleh tolakkan lagi. 30 sini 5, sini 94. So nak buat apa? 94 tolaklah 35, dapat berapa? 49 tekanlah kalkulator bagi confirm. So 49. Itulah baru dapat, nampak boleh faham. Matematik tambahan, jumlah semua 94. Dah sini 35, so sini berapa lagi? Salah, bukan 49 Oh salah, 59. Okey, 59. Salah lah. Okey. So tambahkan. Dia nak apa? Soalan dia nak apa sebenarnya? Hitung jumlah bilangan murid tingkatan 5 di sekolah Z. Macam tadilah, sudut semesta, macam semua. Bukan yang siapa yang ambil, siapa yang tak ambil, tak ada. Dia tanya semua. Maksudnya kamu kena tambahkan semua ni. Ni tambah ni, tambah ni, ni tambah ni. Dah selesai. Dapatlah jawapan dia. Dapat jawapannya adalah 148. Okeylah, insya-Allah mudah sahaja ni. Soalan 29. Antara berikut yang manakah bukan satu subgraf? Bila subgraf, maksudnya dia sama, dia pecah-pecahan lah. Kita dia panggil sub. Dia sub ni macam topik lah. Kalau kamu belajar topik, bawah dia adalah subtopik kita panggil. Dia sub, dia bawah dia. So yang ini dia daripada banyak-banyak ni, kita boleh potong. Contohlah, sepotong sini, potong sini, potong sini. So yang tinggal sebahagian sini dan sebahagian belah kanan. Macam itulah. Kita potong jalan lah senang cerita. Ni kamu anggap ni bandar ke bandar. Tapi kita potong lah satu bahagian. Tapi yang penting dia mesti sama lah. Kalau sini L1, L2, L3, dia mesti sama semua. Dia sebiji lah kedudukan dia tu. Dia tak boleh sini tiba-tiba kau potong, tiba-tiba sini jadi L5. Salah lah. L ni maksudnya apa? Length kan. Ni length ni, length ni daripada perkataan bahasa Inggeris sebenarnya. Length 1 maksudnya berapa panjang kat sini lah. Dia punya contoh, kalau kamu pernah dapat kertas soalan 2, 6 km. So sini 6 km lah. Bila kamu potong jalan sini, ni tetap 6 km juga. Dia tak akan berubah lah. Tak ada kena-kena dengan dia kan. Okey, so bila tengok je ni, tengoklah satu-satu ni betul tak? Betul tak? Ni betul. Ni PQR, ni PQR. Kat situ saja. L2 dengan L5, betul tak? Betul. Ini L6. Kat sini L6 betul. L3 betul. L1 betul-betul. So ni betul. Yang salah adalah yang A lah. Salah. Sebab Q ke R, Q ke R dipanggil length ke 5 lah. Panjang dia tu. Length ni panjang. Panjangnya 5. Yang kelima, length 5, length 4. Memang salah habis ni. So inilah jawapan dia. Sebab dia tanya apa? Bukan. Selesai. Soalan 30. Okey, antara berikut yang manakah kawasan melurik X tolak Y lebih besar daripada 4? Ini kita kena jadikan dalam bentuk yang macam biasalah. Dia kalau ada X dengan Y, belah kiri mesti Y. Kamu kena ingat lah, belah kiri kita memang kumpulkan Y sahaja. Dan Y tu mesti positif. Y sini mesti positif. Ni Y ni negatif ni. Ni cerita lain ni. Kalau macam ni banyak sikit lah kerja. Kamu kena pindahkan lah. Ni ketaksamaan. Kalau contoh lain, contohlah sebagai contoh, X lebih besar daripada 3. Ni biar je lah. Dah macam tu soalan dia. Kalau ada X dan Y, kita kena biarkan belah kiri ni hanya Y sahaja. Y lah. Y pun positif 1 lah. Dia tak boleh negatif. Okay, so kita kena pindahkan lah macam biasa. Ni ketaksamaan. So X ni adalah 1 positif. Pindah sebelah, dia jadi apa? Tolak kan. Pindahkan je. So dapat negatif Y lebih besar daripada 4. Stay. Tolak dengan 1X. Macam tu lah. Okay, ni negatif. Negatif ni maksud negatif 1.
Okey, bila negatif 1, pindahkan sebelah dia jadi bahagi kan. Dia jadi bahagi ni. Setiap satu ni bahagi dengan negatif 1. Ini pun bahagi dengan negatif ni pun bahagi dengan negatif 1. Macam tu lah. Cuma bila melekat, ni kita dah cerita dah kat bahagian part 1, bahagian pertama itu semalam punya part, bahagian 1 punya soalan ni 1 sampai 20 tu. Kamu cek balik. Saya dah ajar dah ni. Kenapa dia boleh berubah? Dia besar, dia akan menjadi kecil. Sebab apa? Sebab yang melekatnya adalah negatif. Bila melekat kat huruf tu, melekat negatif, pindah sebelah pula, dia berubah simbol. Macam tu lah. So Y kita selesaikan lah. 4 bagian tu negatif 4, negatif dapat positif X. Senang je sebenarnya. Kalau negatif 1 ni kita terubah je. Ni tadi positif, sekarang ni dia jadi negatif. Ni kalau negatif dia jadi positif. Macam tu lah. Ok, selesai situ. Kita kena buat apa ni kamu kena tengok lah dia punya kat mana dia punya pelanggaran dia tu. Kamu tengok dia lebih kecil. Bila lebih kecil, dia mesti berada di bawah kan. Atas, bawah, dia macam tu. Dia main pilih satu titik kat mana-mana, atas, bawah. Bila dia lebih kecil, maksudnya dia kat bawah. Kita boleh pangkah lah siap-siap. Yang ni atas, ni selalu salah lah ni. Yang ni pula bawah. Ok, ni boleh terima lah. Ni boleh terima, ni boleh terima. Ni automatik dah salah dah. Seterusnya kita kena selesaikan lah. Macam biasa, kamu anggap ni adalah persamaan. Kita kena tahu kat mana garisan dia ni. Kalau nak tahu garisan, kita jadikan dia sama dengan yang macam biasa tu, negatif 4 tambah X. Sama je konsep macam sebelum tadi. Kita cari pintasan X, lepas tu nanti kita cari pintasan Y lah. Macam tu. Ok, bila pintasan X yang kosong adalah Y kan. Y itu kosong, dia terbalik. So negatif 4 tambah X. So selesaikan lah. X, negatif 4 pindah sebelah, dia jadi 4. So koordinatnya adalah 4, 0. Ni sama macam soalan tadi. Kita buat persamaan tadi. So 4, 0. Yang mana ada 4, 0? Sini 4, 0. Ni tak payah tengok lah ni. 4, 0 pun ada sini. Sini tak ada dah 4, 0. 4, 0 kan, bukan 04. Ni X dulu. Ni automatik dah. Salah dah ni. Kat situ lah. Tu cara nak jawab soalan ni. Lepas tu pintasan Y pula. Pintasan Y, dia punya X pula yang kosong. So Y sama dengan negatif 4 tambah 0 dapat negatif 4 lah. So 0 negatif 4 kan. Ni tulislah kat sini X kosong, ni Y nya kosong. 4, 0. Ini kosong, negatif 4. Yang mana kosong negatif 4 ada? Kosong negatif 4 pun ada. Ini kosong, dia 4. So salah kat sini dah. Macam tu lah. So salah. So jawapannya adalah cacing. C lah jawapan dia. Tu cara dah. Ni cuma ni soalan ni susah sikit lah. Dia dah complicated sini. Dia kalau bagi macam ni pun dah cantik lah ni. Lepas tu kau tinggal carilah dia punya pintasan Y, pintasan X kan. Ni biasa soalan keluar macam ni lah. Tapi kalau dia dah keluar macam ni, kamu cubalah macam mana nak buat pun. Panjang lah cerita dia. 31. Berikut merupakan matlamat kewangan jangka panjang kecuali ayat dia. Maksudnya jangka pendek lah. Sekarang ni kita nak cari yang mana jangka pendek. Jangka pendek maksudnya kejap-kejap je dah boleh cukup dah duit. Itulah maksudnya matlamat dia. Kau nak beli apa? Contoh nak beli rumah. Rumah tak boleh lah jangka pendek. Rumah biasa orang pinjam 30 tahun berbayar kan. Dia punya macam tu. Dia punya target dia lebih ke arah tahunnya panjang. Simpanan untuk persaraan, simpanan 100 sampai umurnya 60 tahun. Kamu kerja 30 tahun sampai 60 dah 30 tahun simpan. Itu jangka panjang lah kan. So pangkah lah. Membeli komputer baru. Komputer baru.
komputer harga dalam 1000 2000 je. Tak adalah sampai kau nak kena simpan 10 tahun. Ini adalah jangka pendek. Betul lah tu. Membeli rumah, macam tadilah saya cakap, tak adalah orang beli rumah boleh bayar cash. Mana ada. Tak boleh, susah nak bayar cash lah, senang cerita. Jangka pendek ni yang boleh bayar cash. Seterusnya simpanan untuk pendidikan anak. Ada yang simpanan sekarang ni kan, apa nama dia tu, simpanan lah, tolak gaji mak bapak, bulan-bulan simpan nak sampailah anak tu, dia simpan daripada umur anak tu 3 tahun ke 5 tahun tu, sampailah anak tu umur 18 tahun. Contoh 5 tahun ke sampai 18 tahun, dah berapa tahun tu, 13 tahun dia simpan duit untuk anak dia. So bila masuk U tu tak payahlah pinjam PTPTN. Itu antara jangka panjang lah target dia. So ini pun salah. So jawapannya adalah bola lah. Okay, simpelnya. 32. Diberi P berubah secara songsang. Secara songsang maksudnya terbalik saja terus. Punca kuasa 2Q. Punca kuasa punca Q maksudnya kat sini lah. Macam tu. Ada songsang berada di bawah punca. Punca lah. Kalau kuasa letak atas. Letak kuasa 2 kat sini. So atas ni kita tulis apa? 1 lah. Macam tu je. Okay, terusnya dia bagi pula P8, satu lagi Q25. So carilah dia punya persamaan. So kalau kita jawab ni P sama dengan K per Q kan, kita gantikan, kita tambah kat depan ni K, jadikan sama dengan, dia berubah terus letak K, 1K lah, atau K lah, gitu. Sebenarnya kalau tengok jawapan kat sini, dah nampak dah kat mana jawapan dia. Lebih kurang lah. Yang ni Q tu kat atas, nampak? Q tu patutnya berada di bawah kan. Ni dah salah dah. Ni dah salah dah ni. Dia antara B dengan C lah jawapan dia. Ni kalau nak hentam lah. B dengan C lah, bukan hentam daripada A sampai D. Kebangkalian kau 25% je kan. 1/4. Kalau dah 2 biji dah kau pangkarkan, so adalah 50-50 kita panggil. 50-50. 50% salah. Itu kalau nak hentam lah, kalau kamu dah tak boleh sangat. Okay, kalau boleh jawab lah. P masukkan sahaja, P gantikan 8. K ni kita nak cari. K ni adalah pemalar. Dia asalnya tak ada pemalar, tapi bila dia ganti jadi sama dengan, kamu letak sahaja pemalar. Nak tulis 1K pun boleh, kalau tak puas hati. Okay, Q pula, punca Q apa? 25. Okay, jawabkan lah. Jawab je K. So kita nak K stay lah sebelah kanan. Sama macam garis lurus. Benda tu memang dah positif, cantik belah kanan, kau biar je. Yang ini bawa ke naik atas, dia jadi apa? Bahagi pindah sebelah, dia jadi darab. Tekan je lah, tak susah pun ni. 8 darab dengan punca 25 dapat apa? 40. K tu dapatlah 40. Ni nombor senang lah. So gantikan balik dalam K ni. So P sama dengan K tu gantikan 40. So tulis 40 per punca Q, gitu. Itu maksud soalan. Ni lah, kamu buat macam ke sini, tapi asal kita punya motif pertama kena cari K. Motif pertama lah. Motif sebenar kita nak cari persamaan tu. Ni sebenarnya last. Kita masukkan balik dalam K ni, nampak ni. Kita masukkan dalam K tu. Dapatlah, jawapannya adalah C. Okay, selesai. 33 sama, P berubah secara langsung dengan M, langsung ke atas, dan secara songsang dengan kuasa 3N. Songsang bendanya berada di bawah. Apa? Punca kuasa ke kuasa? Dia kuasa. N kuasa 3. Kuasa 3. Okey, selesai tu. Okey, so sekarang ni nak cari nilai pula. Tadi tu ada sampai 2 kan. Yang tadi tu sampai sini saja. Tapi kalau untuk nak jawab yang soalan baru ni, kita kena masukkan pula yang terbaru. Okey, kita faham lah sampai soalan tu. Okey, so sama je konsepnya. Gantikan sama dengan, kita tulis K M per N kuasa 3. Masukkan lah 4. Mana ni? Ni 4 4. N tu adalah
2P tu adalah 5 kan. So kita masukkan sahaja. So bantu pada ni lah soalan daripada sini sampailah sini. Yang pertama cerita dia, kita punya objektif, kalau kamu nampak je macam penuh, itu maksudnya dia nak suruh cari K dulu. Ok, bila dia suruh cek nilai, maksudnya bila dah dapat K nanti kamu masukkanlah nilai yang macam tu lah. Ok, selesaikan K 4 N dia 2 kuasa 3. So K sama dengan pindahkanlah terus. Ok, cepat je lah 5. Ni bawah naik atas dia jadi darab 2 darab 3. Ok, 4 pindah sebelah terus, bahagi dengan 4. Gitulah. So dapat K tu adalah 10 kita gerak macam ni lah. Ini jadi darab, ini pindah sebelah jadi bahagi. Ok, so dapat K tu adalah 10. Masukkan balik dalam ni. Nampak ni, P sama dengan K tadi kita gantikan 10 M per N kuasa 3. Ni persamaan. Kamu kotakkan ini yang persamaan macam tadi. Sampai sini nampak ni, yang saya kotakkan ni. Yang tadi kita jawab macam ni. Sampai sini sama tak? Sama. Macam tu. Tapi soalan ni dia sambungan. Gitulah. Dia punya soalan ubahannya ada 2 soalan. Satu soalan sampai sini saja. Satu soalan dia suruh cari nilai apabila kamu masukkan nilai lah. Ni masukkan je dalam ni, nampak? Masukkan dalam tu. So dia nak cari nilai pun N. Ni dah masuk satu, bolehlah cari ni kan. Gitu, simple je. Masukkan saja 20 sama dengan 10 M berapa? 54 N kuasa 3. N kuasa 3 pindah sebelah dia jadi N 20 N kuasa 3. Ok, darab kan. Ni darab lah, dah biasa buat ni. 54 darab 10 dapat 540. Tulis balik lah sini dah tak muat pula. Ok, 540. So kalau saya nak N kuasa 3 sahaja, 20 pindah sebelah dia jadi bahagi 540 bahagi 20. Ok, tekan kalkulator sahaja. Bahagi 20 27. Ni jangan tersilap lah. Kadang-kadang soalan nanti dia bagi kat sini bukan huruf I lah mungkin dia bagi kat sini 27. Mungkin kamu terjawab 27, salah lah. Dia belum habis lagi. Dia kena ni kuasa 3. Kita nak N, kita mesti nak nombor biasa, huruf biasa. Kuasa 3 pindah sebelah dia jadi punca kuasa 3. Tekan saja kalkulator. Kan lah, mana dah punca kuasa 3 ni. Ni shift punca kuasa 3 27. So dapat jawapannya adalah 3. So dapatlah jawapannya adalah 3. Ok, selesai. Ok, 33 selesai. Kita pergi ke soalan 34. Ini soalan metrik. Ok, simple. Ini lagi senang. Ni ada tolak je. Dia macam persamaan. Sama. Dia macam ni, ada X tolak 3 tolak 2 tolak 2X. Contoh macam tu. Kita buat apa? Ni jumpa dalam kan. Biasa kita buat kan. Ni negatif, ni maksudnya negatif 1. Ni kamu kena ingat lah, benda ni macam tu je. Ni darab dalam, ni darab dalam, macam tu. Dia bukan 2 darab semua, tak. Ini geng lain, ni geng lain ni. Kamu kena ingat lah, seorang ni adalah imam. Imam solat, belakang dia ada makmum. Lepas tu ada lagi pula orang solat ke tempat lain. Ada imam lah, ni imam dia. Ni imam dia negatif 1, ni imam dia. Makmum dia ada 2 dengan negatif 2x. Ni makmum dia. So darabkan lah, nak dapat pahala lebih kan. Gitu, dia sama konsep dia dengan ni. Ni selesaikan ni. Ini yang lain kalau tak nampak, kamu letak 1 lah, macam tu. So darab je lah. 2 darab 4 dapat 8. 2 darab 5 10. 2 darab negatif 3 negatif 6. 2 darab 8 16. Gitu. Tolak 1 jumpa dengan negatif 2 dapat dapat 2 kan. 2 negatif 1 negatif 3 4 negatif 10 kan. Kita darabkan negatif dan luar dia tinggal tambah. Macam tu lah. Itu cara pertama lah. Cara lain kamu tekan je kalkulator ni.
Nanti jagi saya tunjuk Okey, 8 tambah 2 dapat 10. 10 tolak 10 tambah dapat 7. Negatif 6 tambah tekan lah, kita dapat negatif 2 negatif 2. 16 tambah tolak 10 dapat 16 tolak 10 lah, maksudnya dapat 6. Okey, selesai. So jawapannya adalah daging 34D, betul. Okey. Okey, itu satu kaedah pertama. Kaedah kedua, pakai kalkulator terus pun boleh. Apa nombor yang dia tekan nampak di depan ni? So 2 kurungan, nampak? Kurungan 4 kan? Macam tu. Tutup kurungan, ambil lagi nombor seterusnya negatif. Negatif. Kalau kamu tak terlupa letak 1, tak apalah, letak negatif je. Kalau kamu tahu ni 1, kamu letaklah 1. Sini letak 1 boleh. Tak letak 1 pun tak apa. Macam tu. Dapat negatif 2 macam tu lah. Saya ambil ni. Saya ambil bahagian depan ni. Ni dengan ni. Ni dengan ni lah. Okey, tekan kalkulator. Dapat berapa? 10. Dapatlah ni 1, 10. Okey, selesai. Lepas tu jawab lagi nombor 2. 2 dengan 5 pula. 2 kurungan 5 tolak 1 dan kurungan ada nombor 3. Kita ikut susunan lah. Dapat 7, betul lah. 7 betul. Gitulah cara jawabnya. Kau terus je kalkulator pun boleh. Mana-mana lah. Pilih yang mana kau suka. Ataupun kau nak buat macam ni pun boleh. Ok, terus 35. Ok, ni pakai roko sahaja. Ni senang lah. Roko. Nanti kau tahu macam mana nak buat. Kita susun balik yang bawah. 4 negatif 2G. So kita tarik lah. Setiap satu tu kita tutup. So akan ada berapa lubang? 1, 2 sahaja. Gitulah. Ok, G darab 7 dapat 7G. Negatif 2 darab H. Dia depan dengan depan lah. Siapa jalan dulu ni, sebuah perjalanan kat satu lorong. Siapa jangan jumpa dulu. G dengan 7 dapat 7G. Negatif 2 dengan H dapat negatif 2H. 4 darab 1 dapat 4. Lepas tu lorong lagi sekali jalan. G jumpa dengan 8 dapat 8G. Negatif 2 darab negatif 2 dapat 4. 4 jumpa dengan 4 dapat 16. So tambahkan sahajalah. Saya kembangkan balik lah kat sini. Tambah. Setiap satu ni tambah Tak ada apa-apa ni, maksudnya tambah lah. Ni 8G tambah 4. Tambah tambah. Gitu. Ok. Kita kembangkan lah. So dapatlah dengan belah kanan dia 1 dengan 28. Selesai lah. Kamu kena buat apa? Masukkan. Kamu nak samakan apa? Kiri dan kanan. Ini bahagian pertama samakan dengan 1. Kalau bahagian kedua jumpakan dengan 28. So saya ambil lah yang bahagian kedua dulu. Sebab apa? Sebab ni ada satu huruf sahaja. Kita tak boleh pilih yang pertama lah. Sebab yang ni adalah 2 huruf. Tak mungkin kita boleh jawab terus. So kita pilih yang mana satu huruf. So salin balik. 8G tambah 4 tambah 16. 4 tambah 16 dapat 20 Seteruslah Samakan dengan belah kanan. Belah kanan ni adalah 28. Okey, selesaikan lah. 8G sama dengan 28. Ni pindah sebelah dapat tolak. Ni kena tahulah. 8G dapat 8G sama dengan 8 pindah sebelah dia jadi. Bahagi 8 bahagi 8 dapat 1. Okey, so G sama dengan 1. Ok, lepas tu kita boleh jawab lagi seterusnya soalan 7G tolak 2H tambah 4 samakan pula dengan 1. Ok, samakan lah. 7G, G dah tadi kita dapat 1. Masukkan sahaja, letak kurungan, jangan lupa. Sama dengan 1. So 7 tolak 2H tambah 4 sama dengan 1. 7 tambah 4 dapat 11. Sebelah pindah sebelah jadi tolak lah kan. Ok, 1 7 tambah 4 11. Tulislah sebelah kalau tak kerti kan. 11. Ok, negatif 2H sama dengan sebelah pindah sebelah dia jadi tolak. So 1 tolak sebelah dapat negatif 10. H sama dengan negatif 10 bahagi dengan negatif 2. Bawa semua terus. So dapat 5. Ikut saya G1 H nya adalah 5. Saya harap kamu boleh faham lah. InsyaAllah mudahnya ni.
Tetapkanlah dalam hati kamu ni, mudah ni. Okey, terus. Okay, insurans hayat. Ni simple je, dia tak ada lah sampai detail sangat sebab ni kertas satu. Dia tak ada sampai nak macam dia bagi kertas dua, nak kira ni tak ada. Dia bagi ringkas saja. Dia berumur 35 tahun, dia dapat sebutan harga bagi setiap insurans 1000, harganya RM12.80. Okay, dia membeli insurans hayat sebanyak RM120,000. Setiap 1000 maksudnya ada berapa kali ni? 120,000 bahagi dengan 1000 lah. Kamu kena bagikan terus je. Darab dengan dia ada rumah kat depan tu. Bagikan terus dengan 1000. Dapat berapa? Okey. Selesai lah. Itu tahunan. Tekanlah kalkulator. RM12.80 darabkan dengan 120,000, potong-potong tinggal 120 lah. So 1536 setahun. Okey, setahun bayarnya. Dia nak apa? Dia nak bayar secara bulanan. Ini patut bayar setahun saja 1,500. Tapi dia minta kat syarikat insurans tu dia nak bayar bulanan. Tapi syarikat tu kata bila bayar bulanan dia kena tambah lagi 2%. Macam tu. So berapa? Tambahkanlah dengan 2%. Sebelum tu kita bagilah dulu. Setahun ada 12 bulan. Kita bagikan dulu. Bagi puas hati dulu. Kita bahagikan dengan 12. Dapatlah RM128 asal kalau bayar setahun lah. Dalam setahun kita bayar kelepuk sekali terus. Itu maksud dia. Ataupun nak bayar bulan-bulan 128 pun boleh. Tapi kena bayar lebih lah. Sebab kamu bayar lambat kan. Gitu je. So 128. Bukan ni jawapan dia. Sebab dia kata dia nak bayar bulanan. So 2%. 2% pula. Kena kira lah 2% berapa. 2% daripada sini dia pertambahan 2% lah. Faedah dia. Lebih kurang faedah lah. So kena kira lah 2/100 lah kan. Darab 128. Darab lah. Alamak, ke sini ke sana. 2 bahagi dengan 100 darab dengan 128. Dapat berapa ringgit tu? RM2.56. RM2.56. Ni faedahnya sebulan. So buat apa? Tambahkanlah. Tambahkan lagi dengan RM2.56. Dapat apa? 130.56. So jawapannya adalah bola gitulah. Tu kalau kamu nak buat macam tu lah. Kamu kira 2%, lepas tu kamu tambahkan. Ataupun kalau nak cepat, macam mana nak buat? Kamu dah tahu dah naiknya 2%. So buat apa? 100 2% lah kan. Per 100 darab dengan 128. Tekan lah. Ni kalau nak cepat lah. Ni kalau tahu. Kalau tak tahu tak bayar. Darabkan dengan 128. Dapatlah terus berapa ringgit tu? RM130.56. Gitu, sama. Okay, sama. Mana-mana lah. Ni manual ni macam biasalah. Rakyat jelata biasa buat pakai ni. Ni kalau yang dah pro sikit, dia dah faham dah 2% tambah dengan 100. Asal dia 100, so dah tambah lagi 2%, so 102. Ni dah skor rendah belajar ni kan. Kalau tahu, kalau tak tahu tak apa. Okay, terus 37. Cukai yang dikenakan atas pendapatan yang diperoleh oleh seorang individu atau sebuah syarikat di Malaysia. Apa maksud dia tu? Ini macam senang sangat je. Apa dia nak bayar cukai? Cukai pendapatan lah kan. Cukai pintu tak ada. Ni atas pendapatan. Automatik lah cukai pendapatan. Dah selesai. Simple lah. Cukai jalan rotek, kereta. Cukai pintu rumah. Rumah yang kat taman. Bukan rumah-rumah yang kat kampung tu tak payah. Ada rumah-rumah taman. Dia sebab ada nak bersihkan lori sampah semua tu kan. Saya pernah kita cerita. Terusnya cukai jualan dan perkhidmatan ni apa? Ni yang kat kedai. Okey, selesai lah. So cukai pendapatan yang biasa kita. Soalan 38. Okey, ni soalan lebih kurang sama tadi. Ada pakai tan, sin, cos dan tu semua. Okey, soalan diberi gambar ni 6, 2, Y kat sini,
Ini maksudnya kita tahulah Y ni nanti kita kena pinjamkan ke sebelah. Sebab ni adalah segitiga yang bukan sudut tegak. Kita bila pakai sin cos tan ni, kita kena pakai yang sudut tegak lah. Okey, ada kena pinjam sebelah. Okey, tapi itu nantilah, ni kemudian untuk soalan ni. Tapi diberi pula sebelum tu, iaitu tan SPQ sama dengan 1 SPQ. Baca betul-betul SPQ, maksudnya kat sini lah. Dia bukan RPQ. Kalau RPQ kecil ni bawah. Dia SPQ, maksudnya semua. Okey, bacakan betul-betul SPQ. Okey, so ini adalah satu tan dia ni. Kita namakan lah. Ni panjang sangat nama dia. Kita namakan lah, ini adalah huruf X lah. Boleh kita namakan X kat situ. Okey, so tan tadi tan tentu tak susah lah. Okey, kita pakai sahaja tan dia tadi. Tan kita jawab lah tan mana, nak jawab kat mana ni? Sini tan X sama dengan tentang dia. Tentang dia tentang dia berapa? Ni tak tahu ni. Ni sama dengan 2. So kita buat apa? Kita namakan lah ni. Ni X, ini Y. So kita nak namakan apa lagi? Z lah. Zul sedap sikit tu. Okay, tan X sama dengan tentang dia. Tentang dia iaitu keseluruhan ni, Z tambah dengan 2 lah. Gitu. Perkan dengan sebelah. Sebelah dia ada 2, atas dengan bawah. Yang atas ni nama dia hypotenuse. Macam tadi kita cerita, bertentangan 90 darjah, ini adalah hypotenuse. Yang ni yang nama dia sebelah. So kita pakai 6. Okey, samakan dengan berapa nilai dia bagi? 1. Macam itulah. Itu cara nak jawab dia. Z tambah 2 sama dengan 1. Okey, so darabkanlah 6 naik atas, dia jadi darab kan, 6 darab 1 6 lah. Z sama dengan 6, 4, 2 minus 11, jadi tolak 6 tolak 2 dapat 4. So sini adalah 4. Senang sikit nak jawab tu, 4 cm gitulah. Dah dapat lah. So sini 6, sini pun 6 juga rupanya. Baru kita nak jawab yang soalan seterusnya. Tak habis lagi. Tan Y. Y ni dia segitiga tadi macam saya cakap, dia bukan sudut tegak. Dia buruk dia, nampak kan? Jadi segitiga, panggil segitiga buruk lah. Dia tak 90 darjah. Salah macam tu ingat sikit. Dia tak 90 darjah. Dia tak macam yang bawah ni. So dia kena pinjamkan. Y ni kena bawa pergi sebelah. Y sini lah. Sini. Okay, terus tan Y tentang dia apa? Y tentang dia sinilah. Kita dah cerita yang segitiga baru kalau tak nampak ni, ni kalau tak nampak ni, saya keluarkan jalan Y baru ni, Y kat sini. Sini 6, sini 4 kan. Okay, so tan Y sama dengan tentang dia 6, sebelah dia bahagi dengan sebelah. Pak ni sebelah. Sebelah dia adalah 4. Ni ada fungsi ni kita cari tadi 4. Okay, selesai sampai situ. Okay, terusnya macam tadi sama, kamu kena ingat saya suka tengok kartun. Ingatlah 1, 2, 3, 4 kan. Dia pakai huruf Roman 1, 2, 3, 4. Ini apa? Sukan berapa ni kalau tengok ni? Dia atas sikit daripada 90 tu lah. Dia tak banyak sangat. Dia sikit je lebih 90, tapi dia berada di sukuan 2 lah. Bila sukuan 2, sin sahaja positif. Tan ni apa? Negatif. Negatif kan itulah jawapan dia. Kecilkan. So dapat 3/2. Kecilkan, tekan kalkulator je lah kalau tak kerti. Okay, so dapatlah jawapan dia adalah negatif 3/2. Selesai. 39 pula. Ini soalan guna kalkulator sahaja. Ni tak payah nak hafal lah. Ni kalkulator je ni. Ni senang ni. Kamu nak tekan apa? Kamu buat macam yang kamu buat graf fungsi. Kan yang kita jawab Y sama dengan, contoh soalan dia X kuasa 2 tolak 3 contoh kan.
So kita ambil yang belakang ni kan. Sama macam graf fungsi. Kita ambil yang belakang sahaja. So kan ingatlah beberapa benda yang sama lebih kurang ni. Tekanlah 2 cos X. X kita namakanlah X. Begitu. Okey, jangan tekan sama dengan, kita tekan calculate. Ingatlah tekan calculate. Ni simple lah. Okey, macam mana nak tengok? Bila dapat soalan macam ni, kamu tengok kita baca X, sebab dia tanya X. Kita baca yang kat bahagian 4C X ni. Contoh saya letak kosong saya letak kosong lah. Tekan kosong, tekan sama dengan, patutnya dapat berapa? 2 kan. Masa dia kosong, dia patut 2. Betul tak? Betul. Ni betul tak? Kosong, dia 2. Nampak dia punya lengkung ni bukan? Bukan yang tengok yang putus-putus ni. Kita tengok yang betul-betul solidnya gaisan. Betul tak? Betul. Ni salah dah. Masa dia kosong kan? X kosong, Y pun kosong. Salah ni. Ni masa dia kosong, X kosong, Y dia negatif 2. So salah juga. Dah tinggal 2 ni je lah. Kan tinggal 2 ni je kalau nak hentam pun. Tak, ni tak payah hentam lah. Ni senang je. Ok, caranya lepas tu try lagi. Kamu tengok mana ada beza ni. Ni 360 dengan 180. Tekanlah calculate. Kamu tekan 360. Tekan. Dapat berapa? 2 kan. 360 2. Betul tak? Sini betul juga. Wah. Ok, ni pula bawah. Kalau tekan calculate 180, tekan, dapat berapa? Negatif 2. Rasa dia 180, dia sepatutnya kat sini lah. Ni dah salah ni. Ni salah. Nampak lah. Salah detect. Kat mana salah? Kat sini salah. So jawapannya adalah ayam. Ayam pula A. Okay. Itulah jawapan dia. Ni dah salah kat sini. Check lah. Kalau tak nampak juga, kamu pecahkan lah. Dia macam ni kan. Ni 360. Nampak ni kan 180 kan. Betul separuh tengok tadi kita tekan 180, kita dapat apa? Negatif 2. Betul tak? 180 negatif 2. Betul. Macam tu lah. Kalau tak puas hati lagi, cubalah kat sini. Sini berapa ni? 270 kita masukkan lah 270. Patut dapat kosong. Nampak kat sini kosong. Betul tak? Betul. Macam tu lah. Tu cara dia lah. Guna kalkulator sahaja. Yang ni memang kamu belajar buku teks. Adalah cara nak hafal macam mana. Tak payah hafal lah. Tekan kalkulator sahaja. Seterusnya soalan nombor 40. Okey, ini soalan tingkatan 5. Permodelan matematik terakhir sekali topik. Yang ni fakta sajalah. Yang ni kamu kena hafal sebenarnya. Kalau keluar soalan, mungkin soalan keluar satu je lah. Yang untuk soalan yang ringkas-ringkas macam ni, fakta mungkin dia boleh keluar lah. Ni saya dah selitkan sekali dengan nota dia lah. Ni nota buku teks. Okey, kalau kita bandingkan, ni masalah mula di sini, mengenal pasti dan mendefinisi masalah kat sini. Lepas tu kita buat andaian, nampak? Kita buat andaian. Lepas tu kita aplikasi, naik dia aplikasi, nampak? Aplikasi. Okey, aplikasi. Alhamdulillah. Okey, terusnya kita menentukan sahkan. Okey, mula-mula kena pasti, lepas tu andaian, lepas tu aplikasi, lepas tu menentukan, lepas tu baru kita apa tempat kosong ni? Memurnikan kat sini. Okey, memurnikan. Nak carilah perkataan memurnikan. So jawapannya adalah C. Okey, kat sinilah memurnikan. Jika perlu dia ulang balik. Tu pemodelan matematik. Kalau tak perlu, maksudnya selesailah buat laporan. Gitu, dapat melaporkan. Okey, ingatlah situ. Kena pasti, andaian, aplikasi, menentu sah, lepas tu memurnikan. Kalau sesuai, baru dia, kalau sesuai terus dapat laporan. Kalau tak sesuai, ulang balik lah daripada situ. Kita ulang balik semua keseluruhan. Gitu saja. Okey. Alright, so jawapannya adalah cacing. Okay, saya rasa itu saja untuk ni soalan sampai 40. Okay, harap kamu boleh dapatlah jawab soalan ni. InsyaAllah dia banyak kali jawab. Nanti kamu nampak lah apa benda sebenarnya nak jawab ke tahap tu ni. Latihan demi latihan lah. Dia ambil masa mula-mula belajar memang lama sikit masa untuk ke tahap tu ni. Panjang lah.
Dan kamu perlukan bimbingan yang banyak lah, sebab dia ada masuk dengan mendengar rendah kan. Itu sebabnya lah. Takut-takut dah terlupa banyak ni mendengar rendah. Mendengar atas sikit je. Okey dah, itu saja. Saya harap moga bermanfaat. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.